Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua murid-murid. Okey, bersama lagi dengan Cikgu Nor dalam channel Cikgu Noraini Osman, dan hari ini kita akan teruskan pelajaran kita dalam mata pelajaran Sejarah tahun 4. Baiklah murid-murid, cuba murid-murid perhatikan gambar yang tertera di sini. Pernahkah murid-murid lihat kawasan seperti ini? Sama ada murid-murid lihat dengan mata sendiri atau lihat di mana-mana sahaja, di majalah, di televisyen. Inilah tajuk yang akan kita belajar pada hari ini, iaitu Zaman Air Batu, bahagian 1. Sebelum itu, kita lihat dulu objektif pembelajaran. Okey, yang pertama, murid akan mengetahui dan menyatakan maksud zaman air batu. Yang kedua, murid akan menyatakan dan menulis garis masa zaman air batu akhir. Okey, murid-murid, apakah itu zaman air batu? Murid-murid boleh rujuk buku teks Sejarah tahun 4, muka surat 60. Zaman air batu. Apakah itu zaman air batu? Zaman air batu ialah zaman di mana bumi diliputi oleh ais ataupun air batu yang tebal. Seluruh permukaan bumi diliputi oleh air batu yang tebal. Murid-murid, kenapa keadaan ini berlaku? Keadaan ini berlaku disebabkan oleh penurunan suhu yang ketara. Semakin sejuk suhu dunia, semakin sejuk suhu bumi, semakin tebal ais di permukaan bumi. Zaman ini berlaku dalam tempoh masa yang lama. Cuba murid-murid perhatikan gambar ini. Di seluruh tempat ini dilihat telah diliputi oleh ais. Seluruh tempat iaitu laut, sungai, kawasan pergunungan, kawasan daratan, semuanya telah diliputi oleh ais. Cuba murid bayangkan bagaimana keadaan hidup kita sekiranya semua kawasan di sekitar kita masih diliputi oleh ais. Apakah suhu yang akan kita alami? Semestinya suhu yang sangat sejuk yang akan kita alami sekiranya seluruh tempat di sekeliling kita masih diliputi oleh ais. Seterusnya, kita akan melihat perubahan zaman air batu ke zaman air batu akhir. Cikgu akan menggunakan garis masa untuk membantu murid-murid memahami bagaimana berlakunya perubahan zaman air batu ke zaman air batu akhir. Mula-mula berlakunya zaman air batu. Zaman air batu ini berlaku disebabkan oleh penurunan suhu yang ketara. Kemudian, apabila peningkatan suhu bumi berlaku, zaman air batu akhir pula yang berlaku. Zaman air batu akhir ini berlaku disebabkan oleh peningkatan suhu dunia ataupun suhu bumi. Jadi cikgu berharap murid-murid boleh faham bagaimana, apakah sebab berlakunya zaman air batu ke zaman air batu akhir. Seterusnya, zaman air batu akhir. Apabila suhu bumi meningkat, berlakulah zaman air batu akhir di mana pengglesieran berlaku. Cuba murid-murid perhatikan termometer ini. Ini gambaran di mana suhu bumi meningkat. Apabila suhu bumi meningkat, maka berlakulah pengglesieran. Cuba murid-murid perhatikan dalam bulatan yang cikgu sediakan di sini. Inilah proses pengglesieran di mana air batu pecah dan mencair. Pada zaman air batu akhir,
berlaku proses pengglesieran ataupun kecairan air batu akibat peningkatan suhu bumi. Dan akibat daripada berlakunya proses pengglesieran ini, pencairan air batu berlaku dan ais yang cair tadi, ais yang cair menjadi air akan mengalir ke laut dan ia telah menyebabkan paras air laut meningkat. Baiklah murid-murid, kita hendak melihat apakah itu pengglesieran. Pengglesieran ialah satu proses di mana bongkah air batu yang pecah dalam bentuk yang besar, kemudian ia bergerak perlahan dan mencair di permukaan bumi ataupun laut. Sekiranya air batu yang pecah itu cair di permukaan bumi, ia akan mengalir masuk ke laut dan paras air laut akan meningkat. Murid-murid boleh perhatikan gambar yang cikgu bulatkan ini. Ini ialah bongkah ais ataupun bongkah air batu yang telah pecah dalam proses pengglesieran. Okey, seterusnya cuba murid-murid perhatikan gambar aiskrim ini dan air batu ini. Apabila ia dikeluarkan daripada peti ais, ataupun peti sejuk, aiskrim dan air batu ini dalam keadaan yang beku, yang keras. Apabila ia didedahkan dengan suhu yang agak tinggi ataupun suhu yang panas, aiskrim dan air batu ini akan mula mencair. Ia akan mencair. Begitulah proses pengglesieran berlaku. Begitulah proses pengglesieran berlaku. Daripada bongkah ais, apabila suhu dunia ataupun suhu bumi ini meningkat, bongkah ais tadi akan pecah dan cair. Itulah yang dinamakan proses pengglesieran. Dalam sejarah dunia, zaman air batu berlaku sebanyak 5 kali. Zaman air batu akhir berlaku pada kala Kuartener yang terbahagi kepada 2 epok ataupun 2 zaman, iaitu yang pertama epok Pleistosen ataupun zaman Pleistosen dan yang kedua epok Holosen ataupun zaman Holosen. Mari kita lihat satu persatu. Epok Pleistosen, di sini pada epok Pleistosen ini berlakunya zaman air batu. Zaman air batu ini seluruh permukaan bumi diliputi oleh ais kerana berlakunya penurunan suhu yang sangat ketara ataupun suhu bumi yang sangat rendah. Jadi masa ni pada zaman epok Pleistosen ni, manusia mula mengetahui cara membuat api. Dan tanah dataran ataupun permukaan bumi menjadi lebih luas kerana ia diliputi oleh ais. Yang kedua, epok Holosen ataupun zaman Holosen. Di sini berlakunya zaman air batu akhir kerana pada zaman ini suhu bumi mula meningkat. Berlakunya peningkatan suhu bumi. Air batu mula mencair. Pada waktu ini berlakunya proses pengglesieran. Paras air laut meningkat dan pada masa ini juga, pada zaman ini juga berlakunya perubahan bentuk muka bumi. Pada zaman air batu akhir ini berlakunya perubahan bentuk muka bumi. Jadi bila air batu dah mencair, jadi bentuk-bentuk muka bumi dapat dilihat dengan lebih jelas. Seterusnya kita hendak melihat garis masa zaman air batu akhir yang berlaku pada kala Kuartener. Cuba murid-murid perhatikan. Epok Pleistosen ataupun zaman Pleistosen berlaku bermula pada tahun 2.5 juta tahun dahulu. Bermula sejak 2.5 juta tahun dahulu hinggalah 11,700 tahun dan
zaman epok Holocene pula berlaku sejak daripada 11,700 tahun dahulu hinggalah sekarang. Okey, jadi dapat disimpulkan bahawa pada zaman sekarang ini, zaman yang kita sedang hidup ini adalah pada zaman epok Holocene. Okey, terdapat 3 jenis haiwan yang hidup pada zaman air batu, iaitu harimau bertaring lengkung, sloth dan mammoth. Baiklah murid-murid, kita telah sampai ke penghujung kelas. Hari ini kita belajar di dalam bahagian 1 untuk unit 5 zaman air batu. Dan kita akan sambung pelajaran kita dalam unit 5 zaman air batu dalam kelas bahagian 2. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye.